Dalam 6 hari Tuhan telah menciptakan langit, bumi, dan semua kehidupan, dan pada hari ketujuh Dia berehat. Maka Tuhan berjalan bersama Adam dan Hawa melalui syurga, semuanya sempurna. Allah telah memerintahkan Adam untuk memelihara syurga, tetapi bahaya sedang mengintai, kerana syaitan ingin memerintah di bumi. Kerana dia telah menyebabkan pemberontakan di syurga, Tuhan telah mengusir dia dari syurga. Oleh itu, dia telah merancangkan satu rancangan untuk membuat Adam dan Hawa memakan buah dari pohon terlarang pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dia bercakap melalui ular itu. Lihat Kejadian 1:2. Hai Hawa, benarkah Tuhan berkata, kamu tidak boleh makan dari mana-mana pokok di taman ini? Hai ular, kami boleh makan buah dari pohon-pohon lain dalam taman ini, tetapi buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, Allah berfirman, jangan kamu memakannya dan jangan menyentuhnya supaya kamu tidak mati. Tidak Hawa, kamu akan menjadi seperti Tuhan dan tidak mati. Mengapa kamu tidak mencoba sedikit pun? Buahnya sedap. Tengok Adam rasalah. Sedap. Maka dosa masuk ke dalam dunia, dan sejak itu setiap manusia mewarisi sifat berdosa sejak lahir, dan setiap manusia akhirnya akan mati, kerana manusia pertama, Adam, telah memakan ipal terlarang. Sejak itu, kehidupan yang indah dan diberkati di syurga telah berakhir. Mereka dihalau keluar, dan pintu masuk dijaga oleh kerup dan pedang yang menyala-nyala. Sejak itu, mereka terpaksa bekerja keras di tanah untuk menyediakan keluarga dengan makanan dan minuman, dan duri tumbuh di sana yang tidak ada sebelum kejatuhan. Dan ular itu terpaksa menjalani hidupnya tanpa kaki dan sayap sebagai hukuman. Lihat Kejadian 1, 2, dan 3. Pada zaman itu terdapat raksasa di bumi, dipanggil Nephilim atau Titan. Mereka adalah keturunan penjaga Tuhan yang berdosa besar dengan bercampur secara genetik dengan wanita manusia untuk menghalang kelahiran Mesias yang dijanjikan pada masa hadapan. Tetapi Tuhan sangat murka tentang perkara ini. Orang melakukan perkara yang buruk, pembunuhan, kutukan, kanibalisme, amalan gaib, ciptaan yang separuh manusia dan separuh haiwan, menyembah berhala, dalai. Ini tidak dapat diteruskan lagi, kerana dengan cara ini seluruh ciptaan sedang dimusnahkan. Tuhan akan mengubahnya dengan memusnahkan segala-galanya yang bukan lagi manusia dan haiwan tulen secara genetik dan memulakan semula. Lihat Kejadian 6 ayat 1 hingga 8. Si bodoh mana yang membina perahu tanpa air? Tetapi Tuhan berkenan kepada Nuh. Nuh, istrinya, 3 anak lakinya, Sem, Ham, dan Yafet dengan 3 istri mereka adalah jujur. Gen mereka tidak rosak kerana mereka tetap setia satu sama lain. Dari setiap burung, dari setiap jenis ternakan, setiap makhluk merayap yang secara genetik utuh, sepasang harus masuk ke dalam bahtera untuk mengisi semula dunia dengan manusia dan haiwan sebenar yang berada di dalam bot. Kemudian Allah berfirman kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu dan aku menutup pintunya. Lihat Kejadian 7 ayat 1 hingga 11. Kira-kira 1600 tahun selepas penciptaan bumi, tumbuh-tumbuhan, matahari, bulan, bintang, haiwan, dan manusia, ketika Nuh berumur 600 tahun, Tuhan menyebabkan mata air dari jurang dalam yang besar memancarkan air, dan dari 7 pintu air yang terletak di bahagian atas kubah cakrawala yang berdiri di atas bumi, Tuhan menyebabkan air mengalir tepat di atas langit-langit. Ini berlangsung selama 40 hari 40 malam. Kemudian seluruh bumi diliputi air, dan hanya manusia dan haiwan yang berada di dalam bahtera yang masih hidup, dan ikan di dalam air tentu saja juga. Selepas itu, Tuhan menurunkan paras air sekali lagi, dan permukaan bumi yang hancur menjadi kering dan boleh didiami sekali lagi. Manusia dan haiwan tersebar dan membiak di seluruh bumi lagi. Tuhan tidak akan membanjiri bumi sepenuhnya lagi dengan cara ini. Dia menjanjikan ini melalui tanda pelangi di langit. Ia sering nambai lestong dan matahari segala besinindet. Lihat hijauan. Kira-kira 300 tahun selepas Erbah, Abraham dilahirkan. Tuhan telah membuat perjanjian dengannya bahwa sebuah bangsa yang besar akan keluar daripadanya dan bahwa Mesias akan dilahirkan pada masa hadapan melalui keturunannya. Iman Abraham benar-benar diuji dengan teruk, kerana ketika dia berumur 99 tahun, dia dan istrinya Sarah yang berusia 89 tahun masih belum mempunyai anak, tetapi setahun kemudian Ishak dilahirkan. Dan Ishak kemudian mempunyai seorang laki bernama Yakub. Tiganya diandraiti. Di sini Anda melihat belas suku Israel, daripada suku Yehuda, melalui Raja Daud dan anaknya Salomo, Mesias kemudian dilahirkan.
Lihat Kejadian 49 ayat 9. Musa menerima 2 loh batu dengan 10 perintah daripada Tuhan di Gunung Sinai. Setiap manusia telah memecahkan ini. Pada masa hadapan seorang lelaki, Mesias, akan datang ke bumi yang tidak akan melanggar perintah ini. Tetapi lebih lanjut mengenainya kemudian dalam video ini. Lihat Keluaran 20. Raja Daud menyanyi untuk Tuhan dari istananya di Yerusalem. Dia telah mendirikan bumi di atas tiang-tiangnya, ia tidak akan goncang selama-lamanya. Mazmur 145. Raja Sulaiman membina kuil pertama di mana tabut perjanjian diletakkan untuk menutup dosa manusia dengan darah anak domba, sehingga kedatangan Mesias nanti, kerana kemudian pengampunan dosa akan datang hanya melalui dia. Tuhan telah memberikan kepada Salomo begitu banyak kebijaksanaan, kekayaan, dan prestige, sehingga banyak orang dari seluruh dunia datang kepadanya untuk belajar daripada hikmatnya. Siapakah yang telah naik ke langit dan turun? Dan siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam gamannya? Siapakah yang telah terlihat air di setiap ujung bumi, sebumnya dan namaannya? Amsal 34. Kira-kira 375 tahun selepas Raja Salomo, Tuhan telah menghukum suku Yehuda, Benyamin, dan Lewi, 3 daripada 12 suku Israel, kerana mereka telah berlutut di hadapan berhala. Dia telah menghantar Raja Nebukadnezar dengan tenteranya yang membawa mereka ke Babel. Dia juga telah memusnahkan Bait Sulaiman. Daniel dibenarkan bekerja di istana dan menerangkan mimpi di sini. Raja, tuanku telah melihat patung manusia yang sangat besar. Kepalanya terbuat dari emas tulen, dada dan tangannya dari perak, perut dan pahanya dari gangsa, kakinya dari besi, dan kakinya dari besi bercampur dengan tanah liat. Lihat Daniel 2. Kira-kira 375 tahun selepas Raja Salomo, Tuhan telah menghukum suku Yehuda, Benyamin, dan Lewi, 3 daripada 12 suku Israel, kerana mereka telah berlutut di hadapan berhala. Dia telah menghantar Raja Nebukadnezar dengan tenteranya yang membawa mereka ke Babel. Dia juga telah memusnahkan Bait Sulaiman. Daniel dibenarkan bekerja di istana dan menerangkan mimpi di sini. Raja, tuanku telah melihat patung manusia yang sangat besar. Kepalanya terbuat dari emas tulen, dada dan tangannya dari perak, perut dan pahanya dari gangsa, kakinya dari besi, dan kakinya dari besi bercampur dengan tanah liat. Lihat Daniel 2. Pada 1538 SM, sejurus selepas dia menakluki Babylon, Raja Cyrus mengeluarkan dekri yang memberi kebenaran kepada orang Yahudi untuk kembali ke Yerusalem dan membina semula bait suci. Selepas 70 tahun buangan di Babylon, Ezra dan Nehemia telah memulakan pembinaan kuil kedua dan juga terakhir di Yerusalem menurut Alkitab. Lihat Ezra 1 hingga 7 dan Nehemia. Kira-kira 700 tahun sebelum Kristus, Nabi Yesaya berkata, "Oleh itu Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya, seorang gadis akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan namanya akan Immanuel, yang berarti Tuhan beserta kita." Yesaya 7:14. 700 tahun kemudian Yerusalem dan seluruh dunia berdiri di bawah kekuasaan Rom. Kaki besi dari patung Raja Nebukadnezar melambangkan penguasaan Rom. Lihat Lukas 2. Orang Yahudi memohon kepada Tuhan untuk mengutus Mesias yang dijanjikan. Dan tempat kelahiran Mesias, Juru Selamat dan Penebus, Yesus Kristus, dilahirkan di sebuah kandang di Bethlehem. Lihat Lukas 2. Dan tempat kelahiran Mesias, Juru Selamat dan Penebus, Yesus Kristus, dilahirkan di sebuah kandang di Bethlehem. Lihat Lukas 2. Pada usia 12 tahun, Yesus mengejutkan para pemimpin agama Israel. Bagaimana mungkin kanak-kanak ini tahu banyak tentang undang-undang kita? Mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang bercakap dengan Tuhan yang telah memberikan hukum-hukum ini kepada Musa di Gunung Sinai. Lihat Yohanes 10. Setiap tahun Yesus melihat seekor domba Paskah yang tidak bersalah disembelih. Yesus benar-benar murni, sama seperti anak domba. Dia tidak pernah berdosa. Leo step forward to a three. Yesus tayo perosarwoon tumba stas karakanardid yoid stepwards of liud. Para rasul bertanya kepada Yesus, "Bilakah kesengsaraan besar dan kehancuran bait dan kedatanganmu yang kedua kali?" Lukas 2:8. Yesus berkata, "Ada beberapa antara kamu yang masih berdiri di sini, sehingga mereka melihat anak manusia datang dalam kerajaannya." Matius 16:24-28. Apabila mereka menganiaya kamu di dalam kota ini, segeralah ke yang lain, sebab aku berkata kepadamu, "Stumong romperiges, iversikirus sai, step to rain these breast ini biu datang." Lihat Matthew 10.
Orang yang diciptanya membencinya. Mereka meludahi Tuhan Anak. Yesus menahan malaikat-malaikatnya dan membenarkan kumpulan pembunuh untuk menyalibkan dia. Dan di sebalik semua ini, dia mengasihi mereka dan memaafkan mereka. Lihat Lukas 2:4. Apabila dia mati, semua darah sucinya mengalir untuk membasuh dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa di dalam neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal di sorga. Yohanes 3:11. 3 hari kemudian dia bangkit dari kematian, dengan itu membuka satu-satunya jalan untuk kita ke syurga. Maharaja Nero, binatang Dajjal, bilangan namanya dalam pengiraan gematria dalam bahasa Yunani, Latin, dan Ibrani ialah 666. Jika orang tidak meletakkan tanda binatang itu, sesuatu seperti abu mezbah korban, di tangan atau dahi mereka, maka mereka juga dinafikan akses ke pasar untuk membeli atau menjual apa-apa. Dan jika mereka tidak meletakkan tanda binatang itu, seperti abu mezbah korban, di tangan atau dahi mereka, maka mereka juga dinafikan akses ke pasar untuk membeli atau menjual apa-apa. Dan jika mereka tidak berlutut, maka mereka dibunuh di hadapan api, dilemparkan kepada singa desbai. Semasa kesengsaraan besar antara 70 dan 76 Masihi. Lihat Wahyu 13 ayat 11 hingga 18. Di sebelah kiri image, pada 20 AD, Anda melihat kemusnahan Yerusalem dan kuil kedua dan terakhir. Tuhan menghukum Israel, pelacur Babel, kaki dan jari kaki simbolik dari besi bercampur tanah liat dari patung Nebukadnezar, dengan kemusnahan kerana menolak dan membunuh anaknya Yesus. Di sebelah kanan, Anda melihat kemusnahan Empire Rome Babylon pada 76 AD. Pada masa itu, kereta kuda dan malaikat benar-benar dapat dilihat di langit. Anda boleh membaca ini dalam buku oleh ahli sejarah Rome Flavius Josephus, The Jewish War, buku 6, bab 5 dan 6. Lihat Wingen Yunmeus. Yesus kembali kira-kira 40 tahun selepas penyaliban dan kebangkitannya dari kematian. Orang yang telah memakukan tangan dan kakinya masih hidup seperti yang tertulis dalam Wahyu 1:7, Matius 9:1, Markus 13. Di sebelah kanan patung itu, syaitan dirantai oleh malaikat dan dilemparkan ke dalam jurang maut selama 1000 tahun pada 26 AD. Lihat Wahyu 21 hingga 3. Kerajaan damai milenium wujud di bumi kira-kira antara 26 dan 1076. Masa ketika Yesus Kristus memerintah kerajaannya di bumi dengan tongkat besi. Dosa tidak diterima, dan mereka yang telah percaya kepadanya membawa Injil kepada semua bangsa di seluruh dunia. Bangunan yang paling indah telah dibina, katedral, istana, laluan kereta api dengan kereta api mewah, kapal udara terbang untuk perjalanan yang selesa kemana-mana, tenaga percuma, dan banyak lagi keindahan. Tetapi selepas 1000 tahun itu, syaitan dibebaskan dari penjaranya. Itulah masa yang kita hidup sekarang, musim kecil syaitan. Lihat Wahyu 20 ayat 7 hingga 10. Dia telah memusnahkan sejumlah besar bukti, kota, bangunan dari kerajaan damai milenium melalui peperangan dan kebakaran. Dia mengelirukan dunia dengan banyak pembohongan tentang sejarah, alam semesta yang tidak terhingga, teori evolusi, dan sebagainya. Tetapi jangan tertipu. Peristiwa seterusnya akan berlaku dalam masa terdekat. Serangan ke atas kem orang-orang kudus di bahagian utara dunia. Tetapi Tuhan akan membinasakan penyerang dengan api dari syurga, dan kemudian penghakiman terakhir akan datang. Setiap manusia akan menghadap Tuhan. Lihat Wahyu 20 ayat 11 hingga 11. Berjuta-juta orang akan terkejut pada hari itu. Mari kamu ada janji dengan Tuhan. Seluruh hidup Anda akan dipaparkan. Setiap perbuatan zina atau dosa apapun yang terbongkar. Tiada siapa yang akan mengetahuinya. Suami Anda sedang dalam perjalanan perniagaan. Oh tidak, itu saya. Hentikan film itu. 10 Jun mencuri dari majikan Anda. 2 Mei menipu kakak Anda. 19 Maret menuduh seseorang secara palsu. 11 Februari dikutuk. 9 September menipu seseorang. 8 April gosip tentang rakan sekerja Anda. 2 Oktober membenci ibu bapa Anda. Januari mencemburui jiran Anda kerana kereta barunya. Desember memberi anak yatim yang kelaparan tanpa makanan atau minuman. Mengapa tiada siapa yang memberi amaran kepada saya tentang semua ini? Sebab Allah akan menghakimi segala perbuatan dengan segala yang tersembunyi, baik yang baik pun jahat. Pengkhotbah 12:18. Dan jika Sahrizasson tidak tertulis dalam kitab kehidupan, maka dia dicampakkan ke dalam lautan api. Wahyu 20:11. Inilah berita baiknya.
Jika Anda tidak mahu pergi ke kolam api yang dahsyat itu untuk selama-lamanya dan mempunyai seluruh hidup Anda, termasuk pemikiran Anda, dilihat dan didengar oleh semua orang, maka berdoalah seperti ini semasa hidup Anda. Tetapi juga maksudkan apa yang Anda katakan. Yesus yang dikasihi, saya minta maaf kerana saya telah banyak berdosa. Ampunilah saya. Saya percaya bahawa Anda telah mati untuk dosa saya di tempat saya. Terima kasih. Untuk kemudian Anda akan pergi ke syurga untuk selama-lamanya, dan keseluruhan film itu akan dimusnahkan kerana Yesus membayarnya dengan kematiannya. Tiada orang lain yang boleh menyelamatkan Anda. Dan Yesus berkata kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 16. Raja Yesus mengalui uko follow mersigan yang percaya kenyuk. Memanggungkan Yesus war tank kesalahan jiwa transparent for nyihan di tangan Anda.